boleh Wi. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主爱的弟兄姐妹们，晚上好。 Sebelum kita dihibur dan dikuatkan melalui perenungan malam ini, saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. 在我们还没被今天的分享安慰和坚固之前，我们一起来祷告。 Bapa kami yang ada di dalam surga, 我们在天上的父， terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. 感谢你今天对我们的恩典恩待， Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada setiap kami. 感谢主，你还是赐给了我们力量， Di tengah keletihan dan kesibukan kami setiap harinya, 在我们的疲劳、忙碌当中， Tuhan masih mengundang setiap kami untuk beristirahat di dalam-Mu. 主，你还是邀请我们来到你的当中来安息休息。 Tuhan, kiranya pada malam ini kami boleh menerima penghiburan dan kekuatan daripada-Mu. 主啊，好让今天晚上我们也可以得到你的安慰， Biarlah kami boleh menemukan kelegaan di dalam Tuhan. 还有我们在你里面可以得着安息。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 感谢主，奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk membaca dari Yeremia pasal 31 ayat 27 sampai 34. 弟兄姐妹，我邀请大家一起在耶利米书31章27到34节读圣经。 Ayat 27 sampai dengan ayat 30 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, lalu ayat 31 sampai 34 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 27到30节，我们一起用印尼语来读，然后31到34节，我们一起用中文来读。 Ayat 27, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. 31节，耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。耶和华说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄说：你该认识耶和华，因为他们从最小的到至大的都必认识我。我要赦免他们的罪孽，不再纪念他们的罪恶。这是耶和华说的。 Pada hari Minggu kemarin, Guru Injil Freddy itu berkhotbah kepada kita untuk meraih hari kita di dalam kehidupan yang fana dan singkat ini. 上个星期那个 Freddy 传道，他的正道里说，我们要在我们每一天的日子里，这短暂和虚幻的日子里，都要把握好每一天。 Kita diajak untuk menikmati hidup yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita setiap harinya. 我们要享受神赐给我们每一天的生活。 Lalu kita juga harus mengingat akan Tuhan selagi kita masih punya waktu dan kesempatan. 然后趁我们还有时间、还有机会，我们要记得上帝。 Dan juga kita harus memegang dan menaati perintah Tuhan di dalam hidup ini. 并遵守我神的诫命。
Kita melihat firman Tuhan kemarin itu bukan hanya sekedar menjadi reminder bagi kita di tengah kepenatan hidup ini. 昨天神的道不仅仅是给我们这些在生活当中感到疲惫的人的一个提醒， Tetapi juga menjadi satu firman Tuhan yang sebenarnya menantang bagi setiap kita. 但是它也是在挑战我们。 Kenapa dibilang menantang untuk dihidupi? 为什么是说要挑战我们把它活出来？ Karena setiap kita pasti punya pergumulan, kita punya konteks kehidupan dan kedewasaan spiritual yang berbeda antara satu sama lain. 因为我们每一位和其他人都有不同的生活概念、挣扎，还有属灵的成熟度。 Sehingga di sini kita bisa melihat relasi kita dengan firman Tuhan itu ternyata ada dua sisi. 然后在这里，我们也可以看到，我们与神的道的关系是有两个方面的。 Di satu sisi kita menangkap ternyata firman Tuhan itu bukan hanya memberikan penghiburan tetapi juga mendorong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. 一方面，神的道不仅仅带来给我们安慰，但它也使我们可以成长。 Tetapi juga di satu sisi yang lain firman Tuhan itu memberikan satu tuntutan kepada kita agar kita itu menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. 但是在另一个方面，我们也可以意识到，神的道其实也要求我们在生活当中一直持续的要顺服他的旨意。 Dan bukan hanya sekali atau dua kali kita harus menaati firman Tuhan, tetapi setiap saat di dalam hidup kita. 不仅一次两次的顺服神，但是在我们的生活当中，时时刻刻都要一直的顺服神的道。 Dan akhirnya tanpa sadar, hal ini memberikan satu tekanan tersendiri kepada setiap kita sebagai orang percaya. 所以不知不觉的，这些成为我们信徒的一种压力。 Bukan karena firman Tuhannya yang berat, tetapi karena kita mulai menyadari bahwa setiap kita punya kelemahan yang membuat kita sulit untuk menaati firman Tuhan. 不是因为神的道给了我们压力，但是我们会意识到，其实我们自己的软弱不能一直的在顺服神的道。 Contohnya kita ambil ngomong soal mengasihi sesama. 比如说爱彼此， Maka firman Tuhan ini bukan hanya mengajak kita untuk mengasihi orang-orang yang kita cocok, yang kita sayangi, tetapi orang-orang bahkan yang menyakiti kita. 这神的道教导我们，我们不仅要爱那些也爱我们的人，但是我们也要去爱那些伤害我们的人。 Dan ini bukan firman Tuhan yang mudah untuk dilakukan. 这神的道对我们来说不 Kenapa? 容易，为什么？ Karena kita sadar akan keterbatasan di dalam diri kita. 因为我们会觉悟到我们自己里面有限制。 Ada sebuah dendam di dalam diri kita itu yang masih belum bisa diredam oleh kita sendiri. 我们心里面还有一种难以平息的怨恨， Dan dendam itu pada akhirnya membuat kita itu sulit untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. 这些怨恨使我们很难去爱那个他伤害我们的人。 Dan di sini kita mulai merasakan ternyata apa yang ditulis oleh si Paulus di dalam Roma 7 ayat 15b itu benar. 然后我们在这里就开始感受到，原来保罗在罗马书第7章15节第下段的感受。 Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci itulah yang aku perbuat. 我所愿意的，我并不做；我所恨恶的，我倒去做。 Kita tahu bahwa melakukan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang baik. 我们知道行神的道是好事， Kita tahu bahwa menaati dan melakukan firman Tuhan itu dapat menyenangkan Tuhan. 我们知道遵行顺服神的道，那是讨神喜悦的。 Tetapi dosa akhirnya membuat kita lebih memilih untuk tidak menaati firman Tuhan. 但是罪使我们选择不去顺服神的道。 Apalagi kalau Tuhan ingin kita melakukan firman-Nya itu secara konsisten di dalam hidup kita. 尤其神要我们持续的遵行他的道。 Dan akhirnya tidak mengherankan ada begitu banyak orang Kristen makin menderita. 不稀奇的，很多基督徒他们更加的受苦。 Bukan hanya menderita karena permasalahan atau pergumulan yang mereka hadapi saat ini. 他们不是因为在挣扎中受苦，但是也是
在他们不是他们的挣扎中，他们可以感到受苦。 Tetapi juga dari fakta bahwa kita itu juga seringkali tidak menaati firman Tuhan di tengah penderitaan itu. 但是现实上，他们知道他们在他们受苦当中，经常不顺服神的道。 Akhirnya seperti perkataannya Paul David Tripp yang dia bilang kita tidak hanya menderita karena hal yang kita alami, tetapi juga karena cara kita menjalani penderitaan itu. Setiap orang itu membawa sesuatu dalam dirinya yang mempengaruhi bagaimana ia menghadapi penderitaan. 结果就像 Paul David Tripp 的一本书里面写的，他那里说，我们之所以受苦，不仅是因为我们经历的事情，也是因为我们面对苦难的方式。每个人心里都带着一些东西，这些东西会影响他们如何面对苦难。 Dan di sini kita mulai dapat sedikit gambaran dari apa yang dirasakan oleh orang-orang Israel ketika mereka keluar dari pembuangan. 然后我们开始体会到以色列人被释放出来的那些感受。 Tentu mereka pasti lega, mereka senang ketika mereka keluar dari pembuangan. 当然，他们感到很轻松，也很开心、很高兴，因为他们已经被释放了。 Tapi di saat yang sama mereka juga pasti sadar ada peluang yang besar bagi mereka untuk kembali tidak menaati firman Tuhan. 但是同时，他们也意识到有很大的可能是他们再次的不顺服神的道。 Bukan karena mereka tidak tahu bahwa menaati firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. 不是因为他们不知道顺服神的道是神的旨意。 Tetapi karena dosa yang pada akhirnya membuat mereka itu lebih memilih untuk saya tidak mau menaati firman Tuhan. 但是因为罪恶使他们选择不顺服神的道。 Karena itu ketika Tuhan menjanjikan pemulihan bagi bangsa Israel, 之所以当神应许恢复以色列人的时候， dia bukan sekedar menjanjikan untuk membangun dan memulihkan negara Israel. 他不仅应许将要建立和恢复以色列， Dia melakukan satu hal krusial yang begitu penting bagi bangsa Israel sendiri. 他为以色列人做了一件极大重要又有意义的事。 Tuhan itu mengadakan satu perjanjian yang baru dengan bangsa Israel. 神与以色列立了新约， Di mana Tuhan itu menganugerahkan hati yang baru kepada mereka. 神赐给他们一颗新的心。 Pertanyaannya kenapa hal ini penting untuk dilakukan kepada bangsa Israel? 为什么这些事是对以色列人很重要呢？ Saya pikir ada satu buku yang dapat membantu kita menjawab pertanyaan tadi. 有一本书可以帮助我们来回答这个问题。 Perbedaan antara perjanjian Musa dan perjanjian baru yang Tuhan adakan dengan bangsa Israel adalah transformasi internal yang memampukan mereka untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Kalau kelemahan perjanjian yang lama itu disebabkan karena perjanjian itu bergantung kepada ketaatan dari bangsa yang keras hati, maka apa gunanya pemulihan ini jika mereka kembali kepada perjanjian yang lama? 在这本书里写到，神与摩西立的约和与以色列人立的约的区别，就是在内在的转变，使他们能够顺服神的命令。如果旧的约之所以软弱，是因为那约依靠的是心里刚硬的子民的顺服。那么，若他们回到同样的约里，这恢复又有什么作用呢？ Sederhananya perjanjian yang baru ini menjadi sia-sia kalau akar permasalahannya itu tidak diperbaiki. 简单的说，新的约成了突然，如果它问题的根源没有被解决。 Karena akar permasalahan dari pembuangan bangsa Israel itu terletak pada hati mereka yang keras. 因为以色列人可以被丢弃的根本原因在于他们刚硬的心。 Dan hati yang keras ini membuat mereka memandang firman Tuhan itu hanya sesuatu yang menyusahkan dalam hidup mereka. 而因为他们刚硬的心，他们把神的道看作他们生活当中
很难去履行、去遵行的。 Firman Tuhan itu tidak lebih dari sebuah aturan yang mengekang mereka. 神的道只是对他们来说，只是来控制他们的条规。 Dan cepat atau lambat pada akhirnya mereka lelah untuk mengikut Tuhan. 迟早他们跟随上帝，又感到疲乏。 Dan dari kelelahan itu pada akhirnya mereka mulai pelan-pelan berbalik kepada berhala. 然后因为他们的疲乏，他们慢慢的转回拜偶像， Kepada kehidupan mereka yang menyebabkan mereka itu mengalami pembuangan. 转回那些使他们被掳的生活。 Karena itu di ayat 33 Tuhan mengatakan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. 之所以在33节里，耶和华说：“那些日子以后，我以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。” Dan di sini kita mulai melihat bagaimana cara kerja Tuhan memberikan hati yang baru itu kepada bangsa Israel. 然后在这里，我们也可以看到神在以色列人身上赐下新的作为。 Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menaruh Tauratnya, hukumnya di dalam batin orang Israel. 在这里，神说他将把律法放在以色列人里面。 Di sini kita melihat sepertinya kayak tangan Tuhan itu langsung menuliskan hukum yang Dia punya itu di dalam diri orang Israel. 在这里，我们可以看到，好像神是亲手的把这些律法写在以色列人的心里。 Tidak lagi seperti perjanjian yang dulu diadakan dengan Musa, di mana Tuhan itu menuliskan hukumnya itu masih di dalam loh batu. 不像神之前与摩西立的旧约，就是神把那些律法写在石板上， Dituliskan di luar dari diri orang Israel sendiri. 写在以色列人外在的东西。 Sehingga saat hukum itu ditempatkan di dalam diri orang Israel, maka hukum itu akan mulai menguasai kehidupan orang Israel. 所以，当这些律法放在以色列人里面的时候，这些律法开始掌管他们的心。 Dan perlahan tapi pasti maka hukum itu akan pelan-pelan mulai mentransformasi hidup mereka. 但慢慢的，但确实的，那律法将转变他们的生活所有的方面。 Di sini kita bisa melihat ada satu campur tangan Tuhan sendiri yang mengubah kehidupan orang Israel. 在这里，我们可以看到神自己干预了以色列人的转变。 Tapi yang menjadi pertanyaannya, kalau Tuhan sudah mengerjakan ini semua, apakah artinya kita tidak perlu diajarkan lagi tentang firman Tuhan? 但是有个问题，如果神已经做了这些，那是不是我们不需要教导别人神的道了？ Apakah artinya orang tua itu tidak perlu lagi mengajarkan firman Tuhan kepada anaknya karena ada hati yang baru ini? 是不是意味着父母亲不需要再教导他的孩子神的道，因为他们已经有了一颗新的心？ Apakah artinya tidak perlu ada yang menjadi hamba Tuhan full time yang mengajarkan firman Tuhan karena ada hati yang baru ini? 是不是意味着不需要有全职的神仆在教导神的道，因为有这一颗新的心？ Saya percaya tidak demikian. 我相信不是如此。 Ketika Tuhan mengatakan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya pada ayat 34. 我在34节里，当神说到他们个人不再教导自己的邻舍和自己的弟兄， Tuhan bukan memerintahkan agar orang-orang itu tidak lagi mengajarkan firman Tuhan kepada sesamanya. 神不是叫他们不需要再教导别人神的道，
Melainkan Tuhan itu seperti memberikan satu kelegaan kepada orang-orang yang dipercaya untuk mengajarkan firman Tuhan kepada sesamanya. 反而上帝使那些信徒可以很轻松的去执行他们教导神的话的责任。 Kita tahu bahwa mengajarkan firman Tuhan itu tidak mudah. 我们知道教导人神的话是不容易的， Bukan hanya dari segi mempersiapkan firman Tuhan, 不仅是在预备教导之前， tetapi juga dari segi di mana kita memastikan bahwa orang yang kita ajari firman Tuhan itu tetap hidup di dalam firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu secara konsisten. 但也要确保那个人始终在神的话语中的教导中，可以持续的遵行神的道。 Bukankah kita melihat ada begitu banyak tokoh di dalam perjanjian lama yang gagal melakukan hal ini? 我们是不是在旧约里也可以看到有很多人物在这一点也失败了？ Untuk itu Tuhan memberikan satu penghiburan kepada para pengajar firman Tuhan. 之所以神赐给那些教导神的话语的人一个安慰， Seakan-akan Tuhan itu ingin mengatakan kepada mereka bahwa mengajarkan firman Tuhan itu bukan lagi berdasarkan kekuatan dan kepintaran kalian. 神想对这些教导神的话语的人，他们教导人不再用自己的聪明和力量去教导， Melainkan di sana ada campur tangan Tuhan di dalamnya. 反而在里面有神的干预。 Tuhan sendiri yang akan menuliskan firman-Nya di dalam hati setiap orang. 神将亲手的把神的道写在每一个人的心里。 Dia yang akan membuat firman Tuhan itu juga menguasai kehidupan anak-anaknya. 他也使这些神的道可以掌管他儿女的生活， Dan membuat anak-anaknya juga bertumbuh di dalam dia. 但也使他的儿女们可以在他里面成长。 Bapak Saudara, saya percaya ini juga menjadi satu penghiburan bagi kita. 弟兄姐妹，我相信这也是对我们每一个人的安慰。 Berulang kali kita menemukan bahwa diri kita itu punya keterbatasan untuk menaati firman Tuhan. 很多次的，我们发现我们自己也有限制的去顺服神的道。 Berulang kali kita juga berjuang untuk melakukan firman Tuhan. 很多次的，我们也一直在努力行神的道。 Tetapi juga berulang kali kita menemukan kita itu selalu gagal ketika melakukan firman Tuhan. 但很多次的，我们也发现，在顺服神的道的时候，我们失败了。 Kita semua itu tahu apa yang baik. 我们都知道什么是好的， Kita tahu kita harusnya menaati firman Tuhan. 我们知道我们应该要顺服神的道。 Tetapi kita tidak bisa bohong bahwa kita lebih senang untuk melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak Tuhan. 但是现实，我们比较喜欢去做我们作为神儿女不应该做的事。 Di dalam pergumulan hidup kita yang tidak mudah, 在我们生活当中挣扎的时候， pergumulan yang mungkin sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita hadapi dalam hidup ini. 可能我们已经几个月、几年已经经历了这些挣扎。 Tuhan itu sering memberikan firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan kelegaan kepada kita. 神经常赐给我们可以兼顾我们的道， Kita itu menderita karena pergumulan kita. 我们受苦，因为我们的挣扎。 Tapi kita juga seringkali semakin menderita karena kita menyadari bahwa firman Tuhan yang diberikan kepada kita itu tidak kita lakukan dengan benar. 但是我们也经常更加的感到困难，因为我们发现我们自己无法去顺服神的道， Akhirnya kita sendiri yang menjadi hakim atas diri kita sendiri. 之所以最后我们定自己的罪。 Kita mengatakan kepada diri kita bahwa kita adalah anak Tuhan yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. 我们最后对自己说，我们是不知道感恩的人。 Kita sudah diberikan firman Tuhan tapi kita tidak menaati firman Tuhan itu. 我们神已经赐给了我们神他的道，但是我们无法去顺服。 Terlebih lagi minggu kemarin kita baru saja belajar bahwa salah satu cara kita meraih hari kita adalah dengan menaati firman Tuhan. 尤其是在上个星期，我们也已经学习了，
我们要把握好我们的日子来遵行神的道。 Mungkin sebagian kita ketika mendengarkan firman Tuhan pada minggu kemarin kita jadi tertawa sendiri melihat hidup kita. 可能上个星期，当我们听这个道的时候，有一部分人都哭笑不得了。 Karena kita tahu bahwa seringkali di dalam hidup ini kita banyak tidak menaati firman Tuhan. 因为我们知道，在我们的人生当中、生命当中，我们经常的没有去遵守神的话。 Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan satu penghiburan kepada setiap kita pada malam ini dengan menunjukkan bahwa setiap kita telah dikaruniai hati yang baru. 但是弟兄姐妹，神今晚已经显示了给我们，我们每一个人都已经接受了一颗新的心。 Tuhan sendiri yang sedang menempatkan firman-Nya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. 神亲自把他的道放在我们的生活里。 Tuhan sendiri yang sedang membuat firman itu menguasai kehidupan Bapak Ibu Saudara. 是他的道掌管我们的生活。 Seakan-akan Tuhan itu ingin mengatakan kepada kita bahwa kita itu sebenarnya mampu untuk memegang dan menaati firman Tuhan. 好像神想对我们每一位说，我们是能够掌握并顺服神的道的。 Tentu bukan karena kita hebat, 当然不是因为我们的厉害， tapi karena ada tangan Tuhan yang berkuasa itu, yang tidak terlihat itu sedang bekerja di dalam hidup kita saat ini. 但是因为是神大能的手正在我们生活里动工。 Tangan itu pun juga sedang mentransformasi kehidupan Bapak Ibu Saudara perlahan tapi pasti. 但也是那双手慢慢的在转变我们。 Betul Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan momen di mana kita frustasi karena kita gagal terus melakukan firman Tuhan. 是的，在我们活出神的道的时候，我们会遇到沮丧的时刻。 Kita akan menemukan diri kita berulang kali jatuh ke dalam dosa yang sama. 我们发现我们自己一直在犯同样的罪。 Tetapi Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, jangan lupa bahwa ada Dia yang sedang bekerja dalam segala hal. 但是神想提醒我们，我们不要忘记有神在万事中运行。 Walaupun mungkin hari ini kita gagal untuk melakukan firman-Nya dalam hidup ini. 虽然可能今天我们失败遵行他的道， Tetapi Dia mampu untuk menggunakan kegagalan kita itu untuk membuat kita bertumbuh di dalam Dia. 但是他能够用我们的失败，让我们在他里面成长。 Asalkan setiap kita mau kembali kepada Tuhan. 只要我们每一位要回转向神， Asalkan setiap kita juga mau bertobat kepada Tuhan. 只要我们每一位要悔改， Dan kita kembali berdiri, berjuang menaati firman Tuhan bersama-sama dengan Dia. 我们重新起来，与他一起顺服神的道。 Biarlah perenungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. 好让这些分享可以成为我们的力量。 Ketika kita nantinya akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. 当我们回去过着我们每一天的生活的时候， Kita dapat mengingat dan meyakini ada tangan Tuhan yang berkuasa yang sedang bekerja dalam hidup kita. 我们可以记得并相信神大能的手正在动工。 Tangan itu akan membantu kita untuk menaati firman-Nya. 神那双手正在帮助我们，可以顺服神的道。 Walaupun proses jatuh bangun itu akan kita jalani bersama-sama dengan Dia. 虽然过程起起伏伏，但是我们一起的与他同行。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang ada di dalam surga, 我们在天上的父， kami seringkali gagal melakukan firman Tuhan. 我们经常失败的遵行你的道， Bukan karena kami tidak tahu firman Tuhan itu baik, 不是我们不知道你的道是好的， tetapi karena ada dosa yang membuat kami lebih suka untuk tidak taat kepada firman-Mu. 但是因为罪恶使我们选择了不遵行你的道， Seringkali itu juga membuat kami menjadi frustasi. 这也是时常使我们感到沮丧。
membuat kami juga menghakimi diri kami sendiri. 使我们也给自己定罪。 Maka malam ini kami memohon anugerah-Mu Tuhan. 所以今晚我们恳求你的恩典， Sadarkan kami bahwa kami tidak berjuang sendiri di dalam melakukan 使 firman-Mu. 我们也可以意识到，我们在行你的道的时候，我们并不是一个人。 Sadarkan kami bahwa Engkau ada bersama dengan kami di dalam kami melakukan firman-Mu. 使我们可以意识到有你与我们同在。 Tolonglah setiap kami yang lemah ini Tuhan. 求主帮助我们每一位软弱的。 Terima kasih untuk penghiburan yang telah Engkau berikan kepada kami. 感谢神已经赐给了我们安慰。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。